Kita ada wawancara dibawakan bagi jam terakhir ni, iaitu mengenai jatuh bukan selamanya. Bersama dengan narasumber kita, iaitu Yang Mulia Yang Mulia Haji Aminur Hazim bin Haji Osman. Beliau adalah merupakan pakar motivasi. Jadi kita boleh kenalkan ya? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar ni, Cikgu? Baik, alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih, Cikgu. Tajuknya cukup menarik juga. Tadi mungkin ada lebih kaitan juga dengan tajuk awal pagi tadi. Tapi yang sekarang ini, ya jatuh bukan selamanya. Saya teringat sebuah lagu. Jatuh bangun aku mengejarmu. Ataupun kalau dilihat sendiri katanya jatuh tapi bangun. Jadi bermakna selamanya kita ni akan pernah jatuh ni. Bila jatuh bermakna ianya semua sudah berakhir, game over sudah tu. Jadi pentingnya untuk kita ni fahami tajuk kita ni pada kali ini, jatuh bukan selamanya. Jadi mungkin dapat diserahkan kepada Cikgu. Okey, alhamdulillah, terima kasih ya tuan pengacara dan pengacara. InsyaAllah jatuh bukan selamanya. InsyaAllah ada sedikit teki-teki lah. Bolehkan dikongsikan. Tapi lagi senang soalannya ni daripada soalan mana makan. Ada soalan paling payah tak? Memang satu payah. dilema. Satu dilema. Boleh menjadi dia jadi kita makan balik ke rumah. Sudah sampai tak? Apa akan dimakan? Soalan jatuh apa yang paling disukai? Jatuh apa yang paling disukai? Apa? Jatuh cinta. Mostlynya itu yang disukai ya. Tapi masa ni ada lagi itu yang kena sukai. Apa tu? Kalau bisa kita tahu, jatuh berat badan. Jatuh berat badan. Jatuh bukan selamanya ni ya. Macam mana kita ni kan faham jatuh bukan selamanya ni. Macam mana kita ni kan menjadikannya positif. Kita ni melihat teks satu, jatuh. Kita ni fitrah, kita ni manusia biasa. Kita ni memang faham kita ni akan jatuh. Tetapi macam mana lagi kita ni kan faham perkataan jatuh itu. Kita ni melihat di sana jatuh itu kita ni sudah redha. Kita ni belajar untuk redha. Yang kita ni manusia biasa, fitrah manusia, kita ni akan jatuh. Kan? Nah, kalau kita ni sudah fikirkan cuma tu, something good untuk kehidupan kita ni. Okey. Teks jatuh lagi. Apa lagi positifnya? Macam tadi jatuh, macam mana lagunya tadi? Jatuh. Cuba Cikgu. Jatuh bangun. Jatuh bangun macam tu. Ini antara lain lagi bagai bulan jatuh ke riba. Positif juga di sana. Perkataan jatuh itu digunakan. So kalau dalam kehidupan kita ni mikirkan sesuatu yang positif, ia akan jadi positif. And then bukan selamanya. Macam mana kita ni kan faham lagi bukan selamanya ni. Di sana teks satu kita ni kan faham bukan selamanya, artinya ada perubahan. Macam mana kita ni kan berusaha, berdoa, bertawakal dan sebagainya. Sebab apa? Bukan selamanya. Sebab apa? Seperti yang kita ni tahu, Allah tidak akan mengubah sesuatu nasib umatnya kecuali kita ni cuba untuk berusaha di sana. Nampak kan di sana? Jatuh bukan selamanya. And then jatuh bukan selamanya ni, biasalah senang kita ni ungkapkan macam mana ni jatuh bukan selamanya senang apabila macam mana saat diuji itu. Betul. Macam mana kita ni kan memahami teks ni waktu diuji itu. Okey, macam mana kita diaplikasikan dalam kehidupan kita ni tu? Jatuh bukan selamanya. Okey, seperti yang kalau amba dapat relatekan sebenarnya amba ni birat tuan dan puan pengacara menjadi inspirasi juga kepada amba sebenarnya melihat sampai pagi setiap pagi. Macam mana habis kita mengendalikan rancangan itu, membagi nasihat, guideline dan sebagainya. So dari sana menjadi satu inspirasi. Macam mana habis kita boleh menyampaikan semua ni melalui proses-proses kehidupan. And after that kita boleh menyampaikan nasihat lagi kepada orang yang mana jatuh bukan selamanya. Bukan saja kepada sekeliling kita ni, pasangan kita ni, adik-beradik kita ni, dan kemudian belia-belia di luar sana dan anak-anak kita ni, insya-Allah. Itulah sedikit mengenai jatuh bukan selamanya. Itulah ya, sedikit keterangannya. Ya, keterangan mengenai jatuh dan bukan selamanya. Bukan selamanya. Dan juga ni tuan mengenai dibawakan tajuk yang dibawakan jatuh bukan selamanya. Macam mana cara tuan bagi pelajar di luar sana ataupun para belia untuk memahami apa maksudnya jatuh bukan selamanya? Okey, yang aset negara kita ni lah ni belia-belia kita ni seperti yang kita ni tahu, macam mana kita ni kan lihat sesuatu negara tu kuat, lihat apa belianya buat. So standard kita ni kanak-kanak belia pelajar di sana
memang akan merasa ujian, ibarat ujian. Jatuh tu kata menerapkan pada pelajar anak-anak, adik-beradik kita ni yang hanya adalah satu ujian. Tapi macam mana kita ni kan menyampaikan pada diorang ni. So apa tu, to bring out their potential. Ada tersedikit speaker. So how to bring out diorang punya potential tu. Macam mana caranya? Touch their heart, then they will move or change. Macam mana kita ni kan touch heartnya tu, bukan pegang hatinya tu. Macam mana hati? Sebab hati ni ia berbolak-balik. Dan hati adalah milik Allah. So macam mana kita ni kan menyampaikan kepada anak-anak kita ni. Macam mana caranya? Kan anak-anak ni banyak ia punya cara. So kalau anak yang perempuan macam mana, anak lelaki macam mana kan. Betul. So ibarat boleh dikongsikan macam contohnya hati itu macam kotak. Ada 4 keadaan di sana. Tadi kan Canak tadi kan menyampaikan arah remaja kan ni belia apa dan sebagainya. Kita ni melihat 4 keadaan di sana. So hati ni ibarat kotak. Kotak yang pertama. Kita ni ada kotak, tapi tadi dah usai lah, indah ejaz, nada apa-apa, kotak biasa. Tapi dalamnya pun kosong. Kita ni bagi arah orang. Dan tadi akan feel something kan, macam kenapa kosongannya? Kita ni akan terasa di sana. Tapi kotak yang kedua, di luar kotak, tadi ejaz lawa-lawa, bisa-bisa ada bunga sikit. Kemudian dalamnya tetap kosong. Dan kotak yang ketiga, kita ni ejaz juga. Kotak ketiga, di kotak itu, tadi tidak ada usaha apa-apa. Biar dia macam biasa saja. Tetapi dalamnya ada hadiah. Contohnya, let's say, hadiah yang berharga lah di dalam itu. Sangat berharga. So, kalau kita ni bagikan orang pun macam terasa, aku dihargai macam mana tu, ibarat dihargai. Dan kotak yang keempat, kita ni adjust bisa-bisa, tadi bagi lawa-lawa, tadi bagi bunga ke, ada greeting, ada ayat yang ibarat contoh I love you kita, contoh ini di dalamnya ada hadiah yang berharga juga. Dan dibagi kepada seseorang. Ibarat kita ni membagi nasihat kepada anak-anak katanya ni. So melalui hati. So macam mana kita ni akan mencapai kotak yang keempat itu? Insya-Allah dengan tani berdoa. Dengan kita ni ada kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang berkasih sayang. Insya-Allah jatuh bukan selamanya tu akan anak-anak ni akan faham yang mana one day memang akan jatuh, tetapi itu adalah ujian dalam kehidupan untuk aku berjaya. Macam mana tu? Contohnya kalau tadi dapat lihat lagi macam mana anak-anak remaja belia-belia katanya ni, diorang boleh faham juga kadang-kadang apa yang kita ni cakapkan diorang kurang mendengar. Tetapi apa yang kita ni lakukan diorang akan ikut. Betul. So di sanalah macam mana kita ni akan menerapkan. Sambil kita ni menasihatkan, kita ni pun juga menitik berat. Kita ni pun melihatkan contoh macam mana menghadapi ujian saat kita ni jatuhan ni. InsyaAllah. Itulah antara macam mana kita ni menerapkan kepada belia-belia ni. Touch their heart. Betul. Itulah ya. Kita perlu mendekati hati anak-anak ini ya. Seperti dikongsikan tadi 4 kotak berkenaan kotak mana yang akan menjadi pilihan habis kita. Jadi untuk seterusnya bila menyentuh tentang kejatuhan ini, ianya menyentuh tentang individu. Kita sebagai individu tersebut ataupun yang kenal akan individu berkenaan. Macam mana bila sudah ia jatuh untuk menaikkannya semula ataupun mendirikan ia, bagaimana caranya? Okey, bagaimana cara kita ni kan memberi nasihat, sokongan dan motivate kepada secara individual kan ya. Pada mulanya kita ni akan mendengar. Sebab setiap individu yang jatuhan ni memerlukan ia memerlukan seseorang untuk bercakap. Ia meluahkan, ia akan memberitahu kekurangannya, ia akan memberitahu kejatuhannya macam mana dan sebagainya. So kita ni mendengar dulu. Tani kan tahu dulu apa ia punya masalah, ujiannya ni. Sudah kita ni tahu, kita ni faham dan kita ni akan sampaikan dengan solusi-solusi yang sesuai. Contohnya individu tadi. Okay, let's say pasangan lah. Ibarat pasangan suami dan isteri. Macam mana kita ni kan memahami sesama jenis. Apa? Suami isteri ni saling sempurna menyempurnakan. Macam mana tu? Tadi dengar dulu kenapa nilai kenapa terjadi. So let's say lah isteri memberitahu masalahnya. Didengar dulu dan kemudian dibagi nasihat. Kita ni suami sebagai seorang suami perlulah memberi kepada nasihat-nasihat yang baik. Jika datangnya negatif,
bagikan yang positif dulu. Sebab kalau dibawa jauh lagi negatif, makin panjang tu sekarang. Ibarat ia bercurhat tetapi atau ada satu curhat saja, tetapi bangkitkannya dengan semangat macam yang kita cakap. Macam mana membangkitkan semangatnya tu? So dari segi mendengar tadi dulu, kemudian dibagikan solutionnya. Sebab dari segi apa? Ada segi emosi. Belum terkawal, tapi macam mana mengawal emosi itu? Atau ibarat suami dan isteri, tapi macam mana lagi kalau secara individu sesama anak lagi? Kadang-kadang ada ibu bapa yang boleh rapat dengan anak lelaki, ada yang boleh rapat dengan anak perempuan, dan macam mana? So macam mana about parenting ni? Atau adalah salah satu yang penting juga kan dalam memotivasikan anak-anak kita ini. Sebab anak-anak ini adalah amanah. So setiap anak-anak ada fitrah, setiap anak-anak ada kelebihan masing-masing. So kadang-kadang ada anak itu ujiannya di sini ya gagal. Kita ni beritahu lai, ini bukan gagal. Tapi ia ina gagal menjadikan si Alaya ni seorang yang berjaya. Kita gunakan perkataan gagal tapi kepada lebih positif di sana. Atau mungkin sedikit kan secara individual. So antara lain lagi macam mana boleh ujian itu datang. Kalau ujian itu datang kepada suami isteri tadi contohnya, ia akan mengeratkan lagi silaturahim sesama suami isteri. Kan? Ada ujian datang arah kita ni. Tetapi kita ni bercurhat sesama sendiri. Kita ni lagi pada perspektif positif. Rupanya Allah datangkan ujian untuk kita ni suami isteri tu lebih erat hubungan kita ni. Lebih erat hubungan sesama anak. Lebih erat hubungan sama adik-beradik. Macam itu insya-Allah. Insya-Allah baik begitulah ya. Memang satu kata-kata yang memberikan motivasi juga kepada kita ni, membuka minda kita ni. Walaupun kadang-kadang kita ni tahu benda tu bila mendatang kita ni, kita ni tahu. Cuma mungkin khilaf lah. Betul, manusia. betul. Ia terlupa kerana jatuh berkenaan bukanlah untuk selamanya. Kadang-kadang orang jatuh bergulik lagi cikgu. Jatuh bergulik. Ada lagi pedihnya. Ada lagi tu truk je lagi tu sekarang. Tapi ada yang mampu je masih lagi tu berdiri. Betul. Itulah ya. Telah pun dikongsikan cara untuk mengatasi, menghadapi dan juga mengawal saat kejatuhan. Itu sedikit sebanyak kepada bis kita. Semoga bermanfaat. Untuk soalan seterusnya mungkin ada Fifah dapat ajukan. Sebelum itu ada sebenarnya soalan mengenai yang soalan tadi iaitu ada ia juga diaplikasikan kepada guru dan murid kan tu tuan? Jadi itu sama efeknya yang seperti yang tuan kongsikan cara memotivasi tadi. pelajar lah. So antaranya sama juga kalau kita ni memotivasikan pelajar-pelajar ni kalau secara individu. Tetapi kalau secara beramai macam mana? Kan dalam sekolah, dalam kelas, kita ni dia juga boleh memotivasikan ataupun menagur secara beramai. Ada kan tu? Kalau secara beramai, ada cara kita ni memotivasikan pelajar itu. Contoh macam mana supaya pelajaran ini terasa. Sebab ia akan membagi impak yang besar. Contohnya di sekolah, kita ni tersalah tagur, kita ni pun kadang-kadang kita ni macam teremosi, menagur pelajar-pelajar yang ada kekurangan. Kita ni perlu ada cara macam mana menagur secara beramai. Psikologinya istilahnya. Sebab anak-anak ni, pelajar-pelajar tu didatangkan kepada kita ni untuk dididik. Bukan kita ni hardik. So kita ni didiklah anak-anak ni supaya ia berilmu, supaya ia sukakan ilmu pengetahuan. So macam itulah cara kita ni mendidik contohnya kepada pelajar-pelajar jua. Secara berkumpulan ada, secara individu pun ada jua. Supaya anak-anak tu faham. So ia belum faham. Kesian kanak-kanak belum faham, remaja pun belum faham. Kita ni fahamkan durang sebab kita ni alhamdulillah ada pengalaman yang Allah berikan kepada kita ni. Kenapa kita ni indah berikan amanah itu, jalankan amanah itu dengan tanggungjawab yang sebaik-baiknya. Baik, nasihat berkenaan ya cikgu. Kalau dapat dikongsikan, adakah nasihat tersebut diberikan kepada orang ini sama dengan bila ianya berada dalam lantai kejatuhan? Saatnya di bawah ni. Dikhawatiri kerana kalau kita lihat bila ia sudah jatuh, kesemuanya akan terasa pedih, perih. Jadi, adakah nasihat tersebut sama sahaja ataupun perlu dengan ada penjagaan, menatang minyak yang penuh? Begitulah rasanya. Mana caranya saat satu individu tu, anak ke pasangan ataupun kawan-kawan, ia berada di saat yang sedih amat, sedih berhabis. So macam mana kita ni kan memberi rangsangan, motivasi. So insya-Allah kalau ataupun perlunya kita ni perlu
membagi motivasi secara yang sesuai. Ada perkataan-perkataan yang sesuai. Sebab ia jatuh kan. Kalau kita ni menggunakan ayat-ayat yang kurang sesuai, ia akan lebih terasa. Kadang-kadang ia ibarat kalau tadi bagi nasihat, ina masuk tu sebenarnya. Ina masuk nasihat yang diberikan. Tapi macam mana caranya untuk ia dapat menerima? Antaranya ialah hati itu tadi milik Allah. Kita ni percaya yang Allah akan berikan sesuatu untuk kita ni menyelesaikan masalahnya tu. Macam mana? Ia jatuh kan? Sebab apa ia jatuh? Sebab ia memerlukan kita. Kenapa Allah datangkan bis kita untuk membantu ia? Sebab Allah tahu kita boleh membagi nasihat yang baik. Betul. Kali ini kita kena tamukan, kena jumpakan. Satu Allah jumpakan orang yang jatuh benar-benar ni berjumpa dengan Nabi kita. Supaya kenapa? Allah tahu kita faham ia. Kita ni macam tadi dia dengar dulu. Betul. Pasal tu okey ni masalahnya. Mungkin ia perlu tahu dulu apa macam ni. Dan antara lain mungkin habis kita faham apa ia punya akhlak attitude-nya tu macam mana. Mungkin dengan cara macam ni ia boleh. Betul. Dengan cara macam ni ia pun boleh. Itu antara cara-cara macam mana kalau orang yang benar-benar jatuh tu. Insya-Allah. Dan apabila kita ni tahu seseorang itu di dalam tahap kejatuhan lah kononnya gitulah, tapi kadang ada benar, orang bukan konon yang benar memang semua orang akan terasa fasa jatuh tu kan. Dikira masa belia, kanak-kanak, dewasa dan orang basal macam kita ni lah. Jadi kadang-kalanya ada rasa takut untuk menghadapi kegagalan ataupun kejatuhan itulah tuan. Jadi macam mana untuk orang ni faham untuk memahami konsep jatuh bukan selamanya ni. Okey. Macam mana diorang faham kan? So and then kalau jatuh bukan selamanya, kadang-kadang sudah merasa macam yang dia dapat terima. Betul. So ibarat contoh macam mana, kalau kanak-kanak damit, ia bertanya, apa tu yang panas? Ia tanya anak minuman panas. Memang yang akan pigang biasanya kanak-kanak mau pigang. Kalau tanya cakap, panas itulah yang dipigang. Memang pigangnya. Kalau kadang-kadang cuba rasa lain. Panas kan? Panasnya. Itu panas lah, jangan pigang. So ia tahu. So ia akan merasa jatuh. So anak-anak ni contohnya kadang-kadang memang secara fitrah ia akan rasa jatuh. Contohnya kadang-kadang jatuh waktu keputusan yang kurang memerangsangkan. Dan ia akan jatuh kan. So ia merasa di sana tak diterangkan. Biar dia merasa. Sebab kalau dia merasa, ia tahu. Ibarat apa lagi? Durian. Nyaman durian itu. Belum dimakan. Sudah makan baru tahu rasa nyamannya. So cuma itulah. Cuma mana ia merasa nikmatnya jatuh, tetapi ada hikmah di sebalik kejatuhan. So cuma itulah. Cuma mana ia boleh merasakan. So di sana ia akan faham. Kenapa konsep jatuh bukan selamanya tu. Ia akan tahu. Aku jatuh ni ada sebab ni. Bukan selamanya. Dan aku akan bangkit lagi selepas ini. Cuma itu. Dan antara lain, apa lagi yang bisa akan diterapkan kepada anak-anak ini supaya ia faham jatuh bukan selamanya. Macam tadi juga, macam mana membagi nasihat kepada setiap individu itu, kita diterapkan dengan pendidikan yang dekat dengan Allah. Supaya faham. Sebab kalau kita kenalkan ya Allah, ia akan tahu kenapa ia mesti hormat. Kenapa ia mesti buat perkara yang wajib. Sebab apa? Ia kenal Allah. Ia akan hormat ibu bapa. Ia kenal Allah. Saat itu ia hormat gurunya. Ia kenal Allah. Saat itu ia menjalankan amanah tanggungjawabnya sebagai seorang. Contohnya mengerjakan solat dan sebagainya. Dan antara lain lagi mungkin yang boleh lagi diterapkan supaya lebih faham. Kita lihatkan pengorbanan-pengorbanan walaupun kecil. Contohnya pengorbanan yang kecil itu apa? Contohnya kita ni membagi layanan, kita ni memuliakan ia, banyak. Cuma tu antaranya, insya-Allah. Baik, ada lagi satu soalan. Boleh. Tapi insya-Allah. Mungkin ia satu soalan yang klise ataupun biasa saja, ataupun ini perlu ditanya tapi ia boleh membuatkan kita ni berfikir ni. Adakah seseorang itu perlu jatuh untuk ia mengenal erti kehidupan ini, ataupun ia perlu berada di sekeliling, merasai jua orang yang merasa jatuh ini untuk ia mempelajari kehidupannya? Okey. So adakah ia perlu jatuh dulu? Macam tu. So kanak-kanak ibarat baby, ia baru lahir, ia merangkak. So ia akan belajar, ia akan jatuh. Cuba lagi.
ia akan cuba. Ia jatuh, lain cuba lagi. So even baby sendiri pun secara fitrah ia akan jatuh dan ia akan bangkit semula. Samalah macam individu macam kita ni. Sebab itu fitrah kita ni, manusia kita ni adalah hamba Allah yang indah sempurna. Kita ni akan jatuh. Mungkin kita ni akan berada di saat di atas dulu, tetapi indah mustahil kita ni akan berada di bawah. Saat itu banyak dalam cara kehidupan Islam diajarkan supaya tidak sombong, tidak riak. Sebab apa? Kita ni akan merasa jatuh itu. Tadi kenapa? Kita perlu rasa dulu. Mungkin kita ni nak mau pulang, tetapi fitrah kehidupan kita ni yang kita ni akan jatuh. So di sana kita ni belajar tadi redha yang semua ketentuan Allah. Tapi macam mana kita ni melihat dari perspektif positif, yang jatuh itu menguatkan kita ni sebagai seorang manusia dan hamba Allah, insya-Allah. Baik, alhamdulillah, cukup menarik juga ya. Kalau dilihat juga bila menyentuh tentang dalam Islam sendiri juga, dalam sembahyang kita ni juga. Berdiri kita ni, sujud kita ni pun jatuh juga. Jatuh kan. Selepas itu berdiri lagi kita ni kembali. Jadi dari sanalah sebenarnya satu tajuk yang cukup menarik juga dan membuka mata kita ni, minda kita ni juga. Dalam masa lebih kurang 2 minit ini mungkin dapat kita ni rumuskan berkaitan dengan tajuk kita, jatuh bukan selamanya. Masya Allah, alhamdulillah, jatuh bukan selamanya. Insya Allah tadi teka-teki ya. Ini cuba kita sambung. Jatuh bukan selamanya. Sebab sebab cuba Afifah. Jatuh bukan selamanya sebab insya-Allah Life must move on. apa tadi? Ada. Apa? Life must move on. Life must move on. Kan? So satulah antara kenapa kalau kita ni jatuh ada sebabnya. So okey, insya-Allah hidup ini adalah satu perjalanan. Bukannya perlombaan. So enjoy your journey until the end. Enjoy your journey until the end. Klise bunyinya. Betul. Tapi itulah adalah satu hakikat dan kebenarannya. Ya, so jangan takut untuk mulakan sesuatu. Okey? Better start daripada kita ni fikirkan apa yang akan terjadi. Okey? So tapi jangan expect apa yang kita ni buat akan terus hebat pada hari ini. Sebab apa? Air panas lagi menunggu masa untuk air panas mendidih. Hidup ini ibarat rasa, flavor. Ada masam, ada manis, ada pahit dan sebagainya. Kita ni salah pilih, kita ni salah tindakan, ia akan memakan diri. Choose wisely, insya-Allah. Kita ni akan jumpa ketenangan yang hakiki. Insya-Allah. Baik, alhamdulillah dengan pengisian kita di pada hari ini Fifah yang cukup menarik ya. Bersama dengan narasumber kita iaitu Yang Mulia Haji Aminur Hazim bin Haji Osman ya. Jadi kita ucapkan terima kasih ya Tuan dan semoga kita jumpa lagi. Insya-Allah jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.